Yo. Fatih. Oh, yeah. Macam tu je. Lagu macam tak cukup lengkap ni. Kita kena kompos balik lagu ni. Kita kena bawa balik lagu ni. Berjumpa kita lagi dalam rancangan Pops, Pusat Aduan Pelajar se-Malaysia. Bersama dengan saya Fatih. Uzairi. Saya Dan juga Syahmi, host anda hari ini. Selaku host Pops hari ini, saya ada tetamu jemputan saya daripada hujung sekali. Kita ada Uzairi yang datangnya daripada Mongolia. Baik, saya suka. Okay, dia fasih rekod. berbahasa Melayu Dia tengah rekod ni guys, tengah rekod. Ni tetamu kita yang sebenarnya. Yang tak nampak Yang tak nampak yang tu. tak nampak. Bahaya, Betul, jangan. Kan dia betul-betul bergerak tiba-tiba kan. Ya. Bahaya. Okey, kepada yang memberi salam, kita jawab semua Waalaikumsalam. Dan kepada yang mengatakan hai semua juga yang berada di rumah, tak kira di mana saja anda berada. Baik, satu rancangan Pops, iaitu rancangan apa sebenarnya kita ni? Pops ni kita buat setiap minggu pada hari Selasa. Okey. Untuk kita share apa pengalaman ataupun apa perasaan student. Tak kisahlah sama ada student ke bukan student ke. Apa-apa yang mereka lalui dan mereka perlukan orang kata idea ataupun jalan keluar. Jadi kita dekat sini bukanlah bagi tahu okey inilah jalan dia, inilah apa dia punya idea and so on, tidak. Tapi kita bercakap based on our experience dan kod-kod itu boleh jadi inspirasi untuk you guys kan dekat luar sana. Mungkin, Why mungkin, not? ya. Yeah. Sebab masing-masing ada jalan hidup masing-masing. Betul. Dan Jalan hidup saya tak sama dengan jalan hidup awak. Lain. Uzairi. Macam Jalan hidup berbeza-beza lah orang kata. Macam jalan Uzairi ke Wangsa Maju, jalan Fatih ke Hulu Langat, macam jalan saya ke Kancah. Saya rahsiakan semua orang rumah saya. Oh, bukan. Wangsa Maju tu kan rumah awak. Itu awak selalu pergi kedai makan kat situ memang kan? Maju bukan rumah saya pun. Bukan. Saya tak cakap pun tu rumah. Rumah saya bukan masa maju pun guys. Bukan. Jangan cakap rumah dia bukan Wangsa Maju tau. Betul. Rumah dia kat Wangsa Maju. Baik. Thanks for the baby fork. The best. By the way guys, hari ni kita bagi siapa yang mungkin tak biasa kat sini, mungkin kalau korang nak tanya soalan boleh ke profil kami dan tanyalah soalan-soalan yang korang nak tanya. Selalunya berkenaan dengan pembelajaran ke, even kadang-kadang orang tanya pasal life pun ada juga sebenarnya, pasal kehidupan kan. Betul. Jadi tak adalah kita orang boleh bagi tahu orang kata exact solution, tapi mana yang kita boleh bantu kita bantu. Gitu. Betul. Yeah. Daripada tadi saya nampak dendeng. Korang dah kenapa? Dia orang ni dia orang Negeri Sembilan. Tak. Dia orang Negeri Sembilan. Den. Den dah kau baik. Kau tak nak dong. Kalau nak dendeng, saya ulang banyak kali lah. Apa dia? Even saya ni kenalan ataupun kawan dengan Carol Lambing, still saya pun fight setiap pukul 10 dengan pukul 1 pagi, 1 petang dengan pukul 10 pagi. Memang saya fight Tapi yang saya dengar awak sebenarnya kabel je sebenarnya. Itulah orang macam awak lah yang nak Saya kena. dengar je lah awak kabel lah. Korang tahu tak sebenarnya Fatih dia tak dapat dendeng tu pun. Ni lagi Dia seorang. memang call Carol Aming untuk minta plastik tu je. Oh ya lagi ke? seorang. Dendeng tu tak ada pun. Tak ada pun. Dia nak plastik tu je memang. Sebab dia pun tak pernah buka lagi dia punya dendeng tu kan. Kan mana ada bukti Kita pun pun tak buka. tahu. Tengok, Kita pun tak tahu kan. Inilah orang-orang yang ada dekat media sosial bila dia kata saya dengar apa ni orang kabel. Saya dengar je. Macam tu. Lepas tangan geramlah kita. Okey dah. Jom kita boleh Mari kita mulakan. Kita mulakan kita punya session Soalan yang dengan pertama. aduan ataupun soalan yang pertama. Yap. Jatuh kepada Uzairi, awak malam ni nampak handsome. Uzairi. setiap malam dia handsome. Korang semua sama je. Asal muka korang tertutup. Okey, awak lah yang kena baca. Saya rasa Dia ubah balik Ada ubah sikit. sikit besar ni. Sebab muka korang tertutup tadi. Itulah pasal. Ni kecil sikit. Baru pun. Barulah, betul. Baru je nampak macam tu. Saya pun terkejut muka dia orang tertutup. Okey, soalannya Saya baca susah terus. Saya rasa nak drop out subjek yang susah tu. Baik drop out atau sebaliknya. Okey, saya nak tanya untuk korang punya bahagian, untuk bahagian kita, kita drop out lah nak kita cakap pasal drop out subjek kan. Okey. Apa pendapat saya? Sebenarnya saya tak boleh nak bagi pendapat sebab saya tak pernah drop out lagi. Yeah. Walaupun dalam keadaan saya tak suka pun subjek tu, saya tak boleh drop out. So bagi saya, selagi mana ikut zaman saya, selagi mana saya boleh teruskan, saya teruskan je. Walaupun dalam keadaan teruk sekalipun, okey. Kecuali kalau dah teruk sangat, cikgu suruh drop out dan cikgu memang bagi ruang untuk drop out. Mungkin awak boleh reconsider lah. Tapi zaman saya memang saya tak boleh. Saya nak drop out pun tak boleh.
tak ada pilihan. Zaman korang ada pilihan, zaman tak ada pilihan. Tu je lah. Mungkin kalau universiti pun nak drop out pun certain subjek dia macam okay, kau tak ambil subjek ni, kau ambil subjek lain. Ya. Macam gitu kalau universiti pula kan. Tapi yelah kalau cerita pasal sekolah pula memang dah tak boleh nak drop out dah. Nak tak nak kena ambil juga subjek tu. Tapi macam kita cakap dekat sekolah apa yang kita dah dapat itu kita hadap saja. Dan kalau boleh kita challenge lawan lah. Kita lawan. Macam mana kita boleh fight dengan benda tu. Kita lawan kau punya susah sangat subjek tu kan. Okay, jadi challenge diri kita. Okay, Bak datang. Kadang-kadang best juga kan benda tu walaupun macam kita tak suka tapi kita saja nak ambil untuk kita challenge diri kita pun best juga Ya, sebenarnya. betul. It actually ada certain orang yang buat benda-benda macam tu juga. Macam saya tak suka berlari sangat pun. Berlari long distance saya tak suka. Saya lebih suka short distance. Tapi kadang-kadang saya saja nak masuk Teman Fatih sebab saya nak tunjuk yang walaupun saya tak suka saya boleh buat. Dia macam tu lah. Bukanlah saya nak tunjuk, saya nak buktikan bukan kat siapa-siapa pun, kat diri saya sendiri. Faham. So kalau korang rasa macam okey, korang dah terambil, buktikan kepada diri korang yang walaupun benda tu korang tak suka, korang boleh juga bawa sebenarnya. Jadi kalau contoh lah kita ambil situation yang berlaku dekat saya. Personally saya waktu form 4 saya memang minat science stream sebab saya punya cita-cita dulu nak jadi doktor. Jadi saya ambil lah AdMaths sekali. Sekarang mau doktor juga. Doktor di Maths Clinic. Doktor cinta. Oh. Jadi bila Pasal saya tengok awak sweet-sweet beberapa hari ni. Apa awak ni cakap macam tu. Jadi bila saya ambil AdMaths dulu, waktu saya punya first ujian, saya fail tau AdMaths saya. Dan second ujian pun saya fail juga. Tapi yang lebih bagi saya pressure adalah waktu saya punya AdMaths fail, kawan-kawan kelas saya semua dapat 80. Oh, itu pressure. 86. Oh, betul. And Itu pressure. saya fail bro. And benda ni tak main-main. Jadi betul tak kalau saya kata saya, aku ni dah lah tak pandai, lepas tu fail pula tapi nak ambil juga AdMaths, drop out je lah macam tu. Saya nak tanya awak, kalau saya waktu form 4 dan juga waktu form 5 tu saya drop out, agak-agak hari ni saya jadi tak cikgu AdMaths? Kan? Tak kan? Gitu. Jadi benda tu ada sesuatu yang tersembunyi di belakang tabir yang kita tak tahu pun. Jadi why not you usahakan dulu sebaik mungkin, dan kalau ada keberkatan daripada mak ayah, mungkin itu akan memberikan awak satu kebaikan di hujungnya yang kita pun tak tahu apa. Gitu. Tapi betul juga sebenarnya. Ini apa yang saya perasan daripada zaman sekolah dengan zaman dewasa. Apa yang saya perasan, apa-apa yang saya buat ketika saya sekolah membantu saya dewasa sebenarnya. Benda-benda yang saya tak expect lah. Aku buat benda ni bukan ada apa-apa pun dulu, tapi membantu juga aku time aku dewasa. Jadi lagi banyak benda yang korang buat, lagi banyak subjek yang korang ambil, lagi banyak dibantu korang nanti. Faham tak maksudnya? So logik tak guys? Logik. Jadi katakan contohlah macam saya dulu, saya tak pernah pick up. Contoh saya tak pernah minat membaca. Sampailah saya tingkatan 3, saya baru tingkatan 3 ke tingkatan 2 saya mula suka membaca. So daripada situ saya suka baca English dan English saya sangat improve. Dan it helps me now. Maksudnya daripada segi meeting dengan orang-orang luar negara kan, internationally. Jadi padahal kalau saya ingat balik, kalau lah dulu aku tak mula membaca, hobi membaca tu, aku takkan suka macam sekarang. Jadi benda ni kena dengan semua sebenarnya. Sama lah kalau saya cakap paling obvious lah. Kalau NMATS tu saya drop, dah lama saya tak jadi cikgu maths sekarang. Kalau Fatih drop NMATS, dah lama cikgu Fatih tak jadi cikgu NMATS sekarang. Walaupun dulu kita tak suka pun, kita tak rasa macam tak ada harapan pun sebenarnya. Ikutkan jujur Cuba kan. bayangkan kan? Waktu trial pun saya fail. Tapi somehow bila kita mencuba, lepas tu cikgu pun support, walaupun kadang-kadang mungkin kita rasa macam betul ke, boleh ke, tak percaya and so on. Tapi itulah yang berlaku dan akhirnya kita dah berada dekat sini sekarang. Betul lah saya cakap kan. Kadang-kadang faham sesuatu subjek ni adalah satu rezeki. Mungkin hari ni rezeki dia tak sampai untuk kita faham, kita terpaksa hafal nak buat macam mana kan. Tapi betul cakap saya, kadang-kadang tiba-tiba lepas habis sekolah tu macam aku baru faham lah benda ni. Itu kita panggil dia satu rezeki sebenarnya, faham. Menarik. Betul. Okay. So tak apa, jangan give up. Jangan give up. Teruskan saja. Okay, baik. Saya kena awak sini. Bukan. Siapa ni? Saya suka tagline awak. Salah. Ni baru tagline dia. Apa dia? Ni baru tagline dia. Apa? Mana?
Siapa yang follow social media Seri Fuad memang dia akan sentiasa. Saya nak buat story jap. Dia buat story dia memang sentiasa. Dia dah buka story, dia dah buka apa video, dia dah tekan record. Hey guys, saya walaupun tak ada apa yang dia boleh je betulkan. Tak, dia boleh je betulkan sebelum story. bro. Tak boleh je betulkan sebelum story. Tak, kenapa nak betulkan ketika story? Aku panas betul lah. Puas sebelum. Sebab masa tu Tak, saya tak nak tahu sebab pun. Saya tak nak tahu sebab dia jawab. Saya nak tanya doang. Saya nak bagi tahu juga. Tak, saya tak nak jawab, saya tanya doang. Kenapa? Kenapa doang? Dah tahu dah kenapa aku botak? Sebab kalau aku ada rambut aku kena bahan. Aduh, itulah botak pun kena bahan juga. Okey, awak ada apa nak sambung atau kita pergi soalan yang kedua? Tak ada apa. Boleh ke soalan kedua? Alright. Okey, Soalan kita kedua move awak jawab kepada yang kedua. Silakan. Nak kena rap. Okey, Ifat baca dan terus jawab. Okey, soalan dia berbunyi, salah ke kalau kita ada rasa nak bersaing dengan kawan dalam kedudukan? Soalan ni sesuai gila dengan kau, Ifat. Sesuai gila dengan kau. Memang kena lah bro. Ini sumpah kawan. Kena bro. Kepada semua yang ada dalam ni, memang garing, ini orang kata. soalan ni memang Ifat. Sebab dia memang suka bersaing. Memang Ifat garing, dengan memang kawan, garing. Ifat dengan kawan-kawan pun dia memang nak fight. Ya bro, tak main-main bro. Dia sampai nak bersaing dengan orang yang tak nak bersaing dengan dia. Ya bro. Macam kau nak bersaing dengan saya, aku tak nak bersaing dengan kau pun. Tapi yang kau nak lawan, kadang-kadang main game main kad, dia nak bersaing. Ingat tak? Saya macam, dia ni apa hal? Nak bersaing dengan aku ni kan? Lepas tu kalah emo. Dia kalah duduk macam ni. Tak lama lagi. Dia kalah dia buat macam ni. Macam dia bertukar rambut. Macam dia boleh kan. Okay, Ifat silakan Ifat. Okay. Okey, nak bersaing dengan kawan dalam kedudukan ni, bagi saya selagi mana kita boleh bersaing, kita bersaing lah. Selagi mana kita boleh balancekan dan niat kita adalah untuk mengharmonikan suasana. Ya ke kau nak harmonikan? Ya ke niat kau nak harmonikan? Tak pernah harmoni pun aku tengok. Asyik gaduh je. Tak apalah. Asyik nak menang je. Baru ada ups and down. Baru lah harmoni. Orang kata ada warna-warna. Semalam lah. aku tengok kau turun bawah, seorang pandang kiri, Amir pandang kanan lepas main FIFA tu kau tengok. Oh ya ke? Seorang pandang kiri, pandang kanan. Tak tegur orang. Masa tu nak lintas jalan. Kau kata pandang kiri kanan. seorang kiri, seorang kanan. Kita kongsi ya. Okay, sambung. Tapi sebenarnya saya kurang faham sikit apa yang dimaksudkan dengan dalam kedudukan. Maksudnya dalam kelas, contoh Dia nak lawan nak dapatkan nombor kelas 1, nombor 2 macam tu. Sorry, Ifat tak pernah faham kedudukan dalam kelas sebab dia nombor 1 je. Betul, sentiasa Dia nombor nombor 1. Dia tak pernah dia tak pernah fikir Betul. kedudukan Ifat kan. Betul. Okay. Kalau saya sendiri betul saya suka bersaing, betul. Saya mengaku benda tu. Dan saya memang pantang dicabar. Cabar kau ni. Saya dah banyak kali nak cabar. Ya ke? Dan ni pun sama juga sebenarnya. Siapa? Tengok gaya duduk dia baju putih tu dia macam tak. kau pergi sekarang. Ni saya duduk selesa. Ni selesa. Selesa saya. Okey. Jadi untuk kalau dalam kedudukan let's say dalam kelas yang difahami sekarang, boleh teruskan nak bersaing, teruskan, tak ada masalah. Tapi tolong berjaga-jaga dengan satu act di mana after effect, apa yang kita kata tu selepas kita menang. So yang sekarang kita kalah. Dia ada banyak Illustrator, Adobe Illustrator, Adobe After Effects. Cakap sama satu ni. Yang kesan selepas. Kesan selepas. Faham. So kadang-kadang ada culture di mana bila menang kan, dan kita tahu kita memang bersaing betul ni. Bila menang, orang yang menang tu pergi mengancing pula yang kalah tu. Itu yang bahaya tu. Kan kalah. Yang tu yang satu benda yang perlu dijagalah. Dan untuk sesiapa yang kalah pula, dalam momen kalah tu, janganlah sampai kata simpan dendam, sampai tak nak bertegur siapa, sampai tak nak aku dengan kau ni. So tak boleh trash talk lah maksudnya. Ya, elakkan lah. So trash talk ni trash talk best. bukan budaya kita. Saya kurang setuju lah dengan trash talk tu. Macam tu lah. So trash talk sebelum boleh? Trash talk sebelum lawan? Yang tu saya tak boleh jawab. Awak yang sesuai jawab. Sebab saya rasa macam awak tak tahu awak macam mana. Saya tengok awak je. Saya tak adalah kurang saya tak ada bersaing sangat. Saya jenis yang okey je. Saya jenis yang chill. Saya dengan Fatih, dengan Syami jenis yang chill. Yes. Okey. Okay, ada siapa-siapa nak sambung? Silakan.
Ha. Okay. Silakan. Dah habis. Sebab dengan cerita kau pun suka bersaing juga. Of course. Of course. Mesti kita kena bersaing mah. Okey, cerita Pasal sikit. apa? Macam Pasal- mana? So, boleh kau- tak? Jap. Sebelum tu saya dah tahu dah Syami dia akan kata kalau orang tu nak ajak fight, kita fight dia sampai pastikan dia tertinggal. Tertinggal macam tu. Betul lah Syami? Bukan. Okay. Dia cerita lain. Nak cerita Okay, lain. kau nak pula ni. tahu sebenarnya lain. Syami ni Okay. pun dia kuat bersaing. Untuk pengetahuan korang. Betul. Jiran-jiran Syami semua dah tua dan dah botak. Betul. Syami ni botak sebab dia nak bersaing. Ya, sebab saya tak Dia buat nak- je saya dia duk nak botak. bersaing, dia nak bersaing. Saya kena lah. Dia botak tu. Lepas tu macam duk orang gemuk. Saya kena gemuk juga. Astagfirullahalazim. Awak lagi gemuk. Kita bersaing mah. Faham. Okey. Tapi kita kan pengalaman. Okey, apa dia? Saya memang suka bersaing sebab persaingan kalau kita ambil dari segi sudut positifnya, dia akan meningkatkan kita punya level. Okey, baik. Jadi kita betul-betul memang kena adalah bersaing. Macam contoh kita orang bersaing apa semua memang kena ada. Cuma persaingan tu kena sihat. Contohnya, saya main FIFA dan saya berani jamin antara semua ni saya paling power. Game. Ya betul. Ya. Game saya paling Akur. power. Dan waktu Ifwat ajak saya, Mi jom main sekali. Saya tak nak kata. Bosan lah. Aku tak pandai macam mana aku nak main kan. Betul waktu dulu. Ya. Lepas tu saya Ya. macam tak puas hati je lah. Main dengan dia tak pandai, kita jadi macam bosannya. Jadi saya buat apa? Saya ajar dia. Saya ajar dia, saya ajar main, saya ajar gas. Okay, jom main sini kita main FIFA. Cara dia, saya tunjuk satu-satu cara nak defend, cara nak attack apa semua. Jadi waktu kita ajar dia, at the same time kita belajar skill yang lain. Sebab kita takut nanti dia akan overtake itu pula. Jadi kita belajar skill. Macam contoh, macam sebelum ni saya tak pandai untuk gelecek kan. Jadi waktu saya ajar Ifat defend, dia defend. Okay, saya cakap Ifat, engkau defend, aku cuba gelecek. So at the same time saya belajar gelecek. Dia belajar defend. Jadi betul tak? Dia improve. Maksudnya kita nak lawan dengan dia, kita dalam keadaan sihat lah. Dalam keadaan kita sihat tak adalah bagi dia noob sangat, kita bantai dia habis-habisan. Jangan so lah, kita tak. bagi dia power. Betul. Lepas tu dah ajar dia power baru kita lawan. Lepas tu Betul. menang tu puas. Puas, betul. Dia rasa macam baguslah sedap main game. Kalau tak jadi macam tak best lah. Faham, So itulah faham. persaingan sihat. Even dalam game pun kongsi ilmu dulu. Kongsi lah. Dan kita takkan rugi pun kongsi ilmu. Takkan rugi sebab confirm Sebab dia. walaupun kau dah ajar, kau tak pernah kalah lagi, betul tak? Macam semalam aku kalah dengan dia lah, sekali. Kau kalah dengan siapa? Dengan Ifat sekali. Aku rasa kau kalah nasib je tu. Lepas tu Nasib je. lepas tu kita bagi balik Ya. pasal dia kalau go dia mesti yes. Sampai Dia mesti gitu punya. Aku risau lepas ni bertumbuk dia orang ni. Aku risau dia bertumbuk lepas ni So memang bergaduh lah. Tak tahu dia cheers bagi dia happy dulu. Second game. Sebab tak bagi saya balik. main game guys yang tak melibatkan kawan-kawan saya. Saya risau dia orang bergaduh dengan saya. Okay. Fatih macam mana pula? Fatih dengan persaingan ni tadi. Bagi saya kalau dia cakap pasal kedudukan dalam kelas itu adalah satu benda yang baik Tapi poin pentingnya adalah bersaing. Tapi biarlah bersaing dalam keadaan yang orang kata persaingan yang sihat. Dan kalau awak kata belajar dan awak nakkan seseorang tu nak overtake someone tu, janganlah pula awak kata kau janganlah study, aku pun tak study tu, padahal dekat belakang tabir dia study kau. Itu tak Secret bagus training lah. Secret training bro. Macam Uzairi bro. Aku lah. Terima kasih pada siapa yang bagi train tu. Thanks tu siapa bagi train. Thanks tu yang bagi Keluar nama train. dia. Keluar nama dia. Thanks siapa bagi train. Macam contoh saya bila Uzairi tanya saya, kau lari tak T? Contoh berlari kan. Saya cakap saya memang tak lari. Dia boleh tengok saya punya Strava. Saya tak berlari. Dua kali. Okay. Thank you. Thanks for the train. Thanks for the train, man. Okay, tapi macam Uzairi, dia memang secret training. Dia berlari dan untuk pengetahuan awak nampak ada 1 jam sekarang ni kat tangan dia kan. Mana jam? Okay, ni jam ni kan. Jam yang ni dia connect dengan dia punya Strava untuk satu Strava yang dia memang buatkan tu orang nampak dia tak berlari. Tapi dia ada satu lagi jam yang untuk dia punya secret training. Ni orang kata persaingan tak sihat. Sebab ni dah kira kategori memfinah lah. Cikgu Zack, saya nak jumpa dengan Cikgu Zack, nak jumpa dengan lawyer Cikgu Zack. Saya nak jumpa lawyer Cikgu Zack, saya nak sama dengan finah. Nak sama finah juga. Jadi ini adalah satu contoh yang macam orang kata kalau nak bersaing, biarlah bersaing sihat. Sebenarnya bersaing ni satu benda yang bagus. Tapi So macam Fatih yang dekat Langkawi tu, macam kita lari sama-sama. Lepas tu tiba-tiba bila dah hujung tahu awak lari dia laju tiba-tiba. So itu yang sihat lah kiranya. Tiba awak tinggalkan dia. Bro. Tapi kita dah janji tak lari sama-sama. Bukan saya yang tinggalkan awak. Apa tu? Awak yang tiba-tiba macam apa dekat belakang tu yang kejar saya. Mana ada tak kita awak tak ada. Dah lah. Awak dah. Semua sama je. Korang potong aku waktu tu lepas tu. Woi, dua laju je. Woi, tunggu. Jadi persaingan ni adalah satu benda yang baik, tapi make sure persaingan tu adalah sihat. Dan saya nak bagi tahu
pastikan awak memilih dengan siapa awak nak bersaing. Kita bukan bersaing dengan semua orang, awak. Kita bukan bersaing dengan semua orang. Perlu tahu siapa yang awak nak bersaing. Kalau dengan kawan awak, contoh, inilah kawan-kawan saya. Perlu ke saya bersaing dengan orang? No need pun, tak perlu pun. Tapi kalau kita ada orang dekat luar sana yang kita perlu bersaing, bersaing sungguh-sungguh, tapi pastikan persaingan itu adalah persaingan yang sihat. Tapi sebenarnya cakap pasal bersaing nanti Kalau saya sendiri dengan korang, saya takkan bersaing, saya takkan banggakan persaingan saya. Contoh kalau saya berlari, saya lari lagi laju daripada Syami, tak. Saya akan comparekan dengan Fatih. Dan saya tak adalah macam bila menang tu bangga, aku menang dengan Fatih, tak. Betul. Yang kalau saya banggakan kalau saya lawan yang tak domestik. Ya. Maksudnya saya lawan real competition. Yes. Itu saya banggakan. Maksudnya lawan Rugby Open ke, saya pergi maybe taekwondo pergi lawan kat luar negara ke. So benda-benda macam tu mungkin saya bangga. Betul. Sebab benda tu ialah kemenangan yang mewakili Malaysia. Saya kalau hero-hero kampung kan, setakat menang-menang ala apa negeri kau dekat bawah kau bangga diri kau duduk shot sini, tak payahlah kan. Dengan perkataannya jago kampung. Jago kampung lah. Okay, so contoh korang kalau dapat nombor 1 dalam kelas kan, korang jangan stop situ. Try dapat nombor 1 dalam tingkatan. Betul. Dah dapat nombor 1 dalam tingkatan, jangan bangga lagi tingkatan. Kau dapat nombor 1 dalam batch. Maksudnya satu dalam satu Malaysia, kau nombor 1. Dan nak lagi best. Okay. Untuk kita bergerak pada soalan yang ketiga, at the end of the day, persaingan yang paling hebat adalah persaingan dengan diri awak yang sebelum ini. Pastikan awak sentiasa getting better from you before. Alright, betul. Jom kita beralih kepada aduan ataupun soalan yang ketiga. Dah habis SPM ni saya rasa Happy. Kenapa semakin kecil tu? Macam jauh sangat pula kan. Kenapa Mega tu keluar pula? Ada halangan. Dah habis SPM Ada halangan. Rasa happy and sedih, tapi takut untuk jalani hidup kedewasaan nanti. Nasihat memang guys, saya cakap jujur dengan korang, keputusan yang paling saya sedih sekali, sebenarnya ialah thanks for the heart. Thank you, dear. Keputusan saya paling sedih saya pernah buat ialah saya cakap yang hidup kat sekolah ni tak best. Guys, sekolah ni paling best tu guys. Korang sumpah best. Sekolah ni best. Kau enjoy lah kat sekolah korang, sebab lepas sekolah kau nak kena bayar sewa, kau nak kena beli kereta, nak beli motor, kau nak kena bayar minyak, kau nak bayar elektrik, pergi kerja, kau nak kena kahwin, Tu macam personal. tak ada. Saya cakap je. Faham kan. Itu je lah. Jadi korang bersyukur. Tapi sebenarnya kalau cakapkan pasal rasa happy dan sedih tapi takut untuk jalani kehidupan, maksudnya bagus lah. Maksudnya kalau awak takut, maksudnya awak you care about your future. If you takut, you care about your future. Tapi jangan terlampau takut, maksudnya you care too much that you do not do anything. Faham tak? So if you care about it, you do something about it. Bila korang buat sesuatu untuk benda tu, then it's going to be okay. So let's say you cakap, you rasa you macam takut dewasa ni kosong, you mungkin boleh bekerja. Ketika dah habis sekolah, you boleh ambil lesen, you boleh belajar benda-benda baru kan. So this is the time for you to learn new things and you grow as an adult. Gitu. Belum. Kenapa macam Belum. Baik tak baik? Tertiba Baik tak sangat. baik? Okay, teruskan. Siapa lagi nak sambung? Kebanyakan ini adalah pengalaman yang saya dengar daripada cerita orang lain. Kebanyakan musnahnya remaja-remaja bukan waktu zaman sekolah. Kebanyakan musnahnya zaman remaja ataupun dewasa kita semua adalah selepas habis SPM, waktu dekat universiti ataupun tempat belajar yang seakan universiti lah. Tak kisahlah college ke apa semua, tapi kebanyakannya adalah musnah kat situ. Faham. Okay. Nak cari duit dengan mudah. MLM. MLM. Betul. Ada yang sanggup jual maruah. Ada yang sanggup jual benda-benda yang orang kata kalau sebut kat sini kan kena ban pula nanti. Kan? Apa? Mengambil bahan-bahan terlarang. Ya betul. Tak apa semua. Kebanyakannya berlaku. So inilah dia nak tengok integriti kita sama mana. Kita punya pegangan kita sama mana, betul tak? Betul. Betapa kuatnya kita. Kebanyakannya berlaku adalah waktu zaman belajar level universiti ataupun college ke politeknik, tak kisah semua tu. Jadi pesanan saya kepada korang semua, kuatkan diri, kuatkan iman apa semua.
waktu nak hadap dekat universiti tu. Ya. Okey. Baik, pilih kawan dengan betul. Kawan tak pandai tak apa. Tapi kalau kawan tu dia baik, betul-betul dia jaga kita, kawan dengan dia. Okey. Deep sangat lah. Deep lah. Saya macam Sebab wow. Ya. Macam wow. Banyak sangat dengar ceritanya. Dengar biasa lah kan. Kita orang Yelah. kampung dengar. Kita makcik-makcik kan anak-anak tu kau tahu kat universiti sekarang Biasalah kan. budak-budak kan. Alright. Ada cerita nak sambung ni? What? Saya ada sesuatu yang saya nak memetik kata seseorang tu, saya tak ingat seseorang tu siapa. Saya. Okey, silakan petik lah. Bukan apa. Di mana bila menjalani alam kedewasaan, satu benda yang awak kena bersedia antaranya ialah kan, akan ada orang yang tanpa sebab ataupun tanpa semena-mena akan ada yang tidak akan menyukai kita lah. Dan tidak Semat tu kan. Ya. Macam mana kau boleh dapat tu? Dia macam voice head lah kan. Di mana kita buatlah baik macam mana pun, kita berlaku adil lah seadil-adilnya dari sudut tanggapan kita. Tapi at the end of the day, tetaplah juga ada manusia yang tidak suka dengan kita, tidak ngam dengan kita. Dan kalau berlakulah macam tu, sedarlah yang awak sudah dewasa. Kita tak perlu buat semua orang suka kita. Ya. Teruskan perjalanan, setiap orang ada jalan masing-masing. Sebab tu saya sangat suka untuk share dengan my student satu lagu daripada Laskar Pelangi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah syurga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Ladies and gentlemen, itulah dia kehidupan ini. Memang tak adil, tapi teruskanlah menari dan teruskanlah berbuat baik. Semoga yang berbalas kebaikan itu bukan manusia, tapi pencipta kita. All the best kepada semua. Terus maju jaya. Boleh DM ke social media kami untuk tanya soalan-soalan yang berikutnya untuk kami jawab pada minggu hadapan. Terima kasih semua yang menonton pada malam ini dalam rancangan Pops, Pusat Aduan Pelajar se-Malaysia. Bye-bye semua.